cela ataupun Allah Ta'ala meletakkan kedudukan yang rendah juga pada mereka yang keras hatinya bila mengingati Allah. Bila mengingati Allah, rasa jiwa dia tak rasa apa-apa, ataupun hati dia tidak merasa apa-apa. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Allah Ta'ala kata fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Maka celakalah, ataupun maknanya celakalah, fawailul lil qasiyati qulubuhum li dzikrillah, mereka yang hatinya ataupun jiwanya keras untuk min dzikrillah, untuk mengingati Allah Ta'ala itu sendiri tadi. Punca hati keras ni kalau ikutkan sebenarnya sangat banyak, selain daripada hasutan syaitan tu tadi. Tapi antara yang popular yang barangkali tuan-tuan pernah dengar sendiri adalah atas perlakuan kita sendiri. Atas perlakuan kita sendiri maknanya yang pertamanya adalah isu maksiat lah. Isu maksiat maknanya Rasulullah kata iza aznaba zamban, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, kalau seorang lelaki itu dia melakukan satu dosa, nukitat lahu nuktatan sauda, maka dia akan ditumpukkan dengan bintik hitam. Yang ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran, sehingga Allah Ta'ala kata bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, sehingga jiwa mereka jadi sangat keras, sehingga jiwa mereka menjadi sangat keras, dan disebabkan kerana apa yang mereka lakukan. Dan jiwa yang keras ni, kalau tuan-tuan baca balik ayat Quran, kadang-kadang Allah Ta'ala gambarkan jiwa manusia yang keras dalam Quran ni lebih keras daripada batu. Dalam surah Baqarah Allah Ta'ala cerita tentang perkara ni, yang manusia ni ada yang hati mereka memang lebih keras, dan kadang-kadang lebih keras daripada batu. Kerana batu kalau dititik air sikit-sikit pun dia rekah juga. Tapi jiwa manusia dia boleh buat satu perkara yang manusia tak terfikir. Kalau kita tengok kes-kes pembunuhan hari ni, kadang-kadang kita pun tak terfikir. Baru ni yang kes kes bunuh kawan sendiri kan, tuan-tuan, ada yang sampai putus tangan kalau tak silap saya, yang berlaku, dan yang berlaku tu perempuan pula, yang dituduh membunuh adalah perempuan juga. Yang dituduh membunuh tu adalah perempuan, dan insiden yang berlaku tu agak menghairankan lah. Tapi saya nak ceritanya, kadang-kadang manusia ni bila mana Allah Ta'ala dah tutup ataupun jiwa mereka menjadi keras, kita tak boleh nak jangka apa yang mereka akan lakukan. Maknanya orang boleh sampai kerat orang, potong orang, macam-macam. Maknanya manusia ni Allah Ta'ala punya kuasa yang tu yang minta kita jauh daripada perkara pertama yang paling penting tadi adalah menjauhkan diri kita daripada perkara yang Allah Ta'ala larang. Yang kedua juga, kita juga kena faham bahawa bagaimana sebenarnya syaitan pun main peranan. Mungkin dalam keadaan yang sekarang ni, dalam keadaan Covid, kita pun tak keluar rumah sangat, kita tak pergi ke mana sangat. Tapi jangan lupa juga, maknanya dalam rumah tu syaitan memainkan peranan untuk kita melakukan perkara yang tidak elok juga. Yang ni yang disebutkan dalam hadis, dia kata inna syaitana wadi'un khatmihi ala qalbi ibni Adam. Syaitan ni meletakkan, kalau dalam lafaz hadis ni, khatam ni adalah belalai ataupun anggotanya ke atas hati anak Adam. Fa idza dzukirallah khanasa, yang ni yang penting. Wa idza nasiyallah iltaqama qalbahu fawaswasa. Yang disebutkan dalam hadis ni adalah syaitan akan sentiasa meletakkan belalai dia ataupun anggota dia ataupun hasutan dia ke dalam jiwa anak Adam. Tetapi sekiranya dia mengingati Allah, fa idza dzukirallah ataupun fa idza dzakarallah khanasa, dia akan berpaling. Ini yang penting juga bagi diri kita. Kadang-kadang bila mana kita terfikir untuk melakukan perkara yang tak elok, segera untuk mengingati Allah Ta'ala. Dia mudah-mudahan akan menyekat kita. Sebab kadang-kadang yang ni yang seorang sahabat tanya kepada Rasulullah, bagaimana untuk aku tahu perkara ni elok ataupun tidak elok. Jadi apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat ni adalah, dia kata da' yadaka ala qalb. Dia kata letak tangan kau kepada hati kau ataupun tepuk dada kita lah. Dia kata sebab fa'innal qalba yaqta, dia kata kerana sesungguhnya hati ni akan merasa tidak sedap kepada perkara yang tak elok. Maknanya fitrah hati yang bersih sepatutnya ataupun fitrah hati yang elok, bila mana nak melakukan perkara yang tak elok ni, dia akan rasa tak sedap hati. Satu, rasa tak sedap hati. Yang keduanya, dia jarang untuk buat depan-depan. Yang ni yang juga disebutkan dalam hadis. Kalau tuan-tuan baca hadis 40, dia makariha ayya, apa yang perkara yang kita lakukan tapi kita tak suka orang tengok.
Mana ada orang bagi rasuah terang-terang, betul lah tuan-tuan. Maknanya orang bagi pun mungkin suruh-suruh ataupun terus direct bank in ke ataupun macam mana ke. Maknanya perlakuan tu tidak dilakukan secara terang-terang. Maknanya kalau perkara ni datang kepada jiwa ataupun diri kita, dalam keadaan kita nak melakukan perkara yang tak elok, hati rasa tak sedap, hati rasa tak sedap nak makan makanan yang meragukan, sebaiknya tinggalkan aja. Kerana Rasulullah ajar perkara ataupun benda yang tak elok ni, kalau kita dah biasa dengan perkara yang baik, kita akan merasa tak sedap hati untuk melakukan perkara yang tidak baik ni tadi. Kemudian yang seterusnya, tadi kita dah tengok bagaimana Allah Ta'ala mengatakan bahawa jiwa manusia ni boleh dihalang ataupun Allah Ta'ala memegang hati manusia. Jiwa manusia yang baik adalah jiwa manusia yang tenang hatinya ketika mana dia mengingati Allah. Maknanya bila ingat Allah Ta'ala, jiwanya merasa tenang. Dalam solat rasa tenang. Kalau dalam solat tak menenangkan dia kepada apa-apa, maka yang ni adalah satu proses muhasabah untuk diri kita. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan yang ketiganya, saya sebut kepada tuan-tuan, bagaimana Allah Ta'ala mengatakan sebenarnya Allah Ta'ala mencela hati-hati yang keras, ataupun hati-hati yang keras ni yang dimaksudkan adalah golongan yang bila mana dia mengingati Allah Ta'ala, hati dia tidak merasa apa-apa tu tadi. Kemudian yang keempat, kita tengok tentang peranan syaitan dan juga tentang bagaimana maksiat merosakkan hati manusia. Maksiat merosakkan hati manusia. Kemudian yang kelimanya adalah bagaimana hati manusia ni sebenarnya, jiwa yang baik ni tadi ataupun hati yang baik ni akan terzahir melalui perbuatan fizikal dia. Terzahir melalui perbuatan fizikalnya ni yang disebutkan dalam beberapa hadis. Sebagai contoh, bila mana yang tadi yang zikirullah wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar. Ataupun dalam hadis yang lain menyebutkan bila mana mereka ni mengingati Allah, dia mengalir air mata secara tersendiri, ataupun maknanya secara respon, secara automatik dia respon ke arah perkara-perkara yang baik tu, dia tersentuh. Yang kita bimbangnya kalau kita tengok perkara yang tak baik itu ataupun perkara yang baik itu kita tak tersentuh, kita melihat perkara yang tak baik pula kita rasa seronok. Ni bimbang. Maknanya seakan-akan jiwa ataupun hati kita ni lebih dekat kepada perkara yang tidak baik itu juga tadi. Allah Ta'ala sebutkan dalam sebuah hadis yang panjang, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zillu. Ada 7 golongan yang Allah Ta'ala akan naungi mereka. Salah satunya adalah berkenaan tentang warajulun zakarallahu khalian fafadat aina, dan seorang lelaki yang bila dia bersendirian, dia ingat Allah Ta'ala, air mata dia mengalir. Yang ni cuba try. Maknanya tuan-tuan cuba dalam kereta pun boleh, kita seorang-seorang kan, maknanya dekat rumah pun boleh, dalam solat pun boleh, dalam macam-macam keadaan try ataupun cuba dalam baca Quran, mengingati Allah tu, paksa jiwa kita ataupun hati kita untuk menangis. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan yang orang yang bersih ataupun baik hatinya, bila mana dia mengingati Allah, dia merasa tenang dan dia mudah tersentuh dan mengalir kepada Allah Ta'ala. Bahkan dalam hadis yang sama Allah Ta'ala cerita macam mana sekiranya seorang lelaki itu tadi, bila dia didatangi oleh seorang perempuan mengajakkan kepada dia untuk melakukan perkara yang tak elok, dia kata inni akhafullah, ataupun inni akhafullah, kerana dia kata aku tak nak melakukan perkara yang jahat ni kerana aku takut kepada Allah Ta'ala. Yang menariknya dalam dua elemen ataupun dua perkara ni adalah kedua-duanya dilakukan secara bersendirian. Sebab kebiasaannya manusia bila bersendirian, dia didatangi oleh perempuan ataupun didatangi oleh elemen maksiat, dia mudah untuk melakukan maksiat. Maknanya dia duduk seorang-seorang dengan telefon dia, dengan telefon pun boleh melakukan maksiat. Tapi kerana dia teringat kepada Allah Ta'ala, lalu dia cakap dalam hati dia, inni akhafullah, aku takut kepada Allah Ta'ala, lalu dia tinggalkan perkara yang tak elok tu, dia mudah-mudahan tergolong dalam golongan yang Allah Ta'ala kata 7 golongan yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala mendapat naungan oleh Allah Ta'ala di akhirat kelak. Kerana bila ada satu daya tarikan untuk mengajak dia melakukan kejahatan, dia boleh kata aku tak nak kerana aku takut Allah Ta'ala. Sebab biasanya manusia bila bersendirian, dia mudah untuk melakukan perkara yang tak elok. Betul lah, mana bila kita seorang-seorang, mana ada orang tahu. Itu yang pertama. Yang keduanya tadi, bila dia bersendirian, dia ingat Allah Ta'ala, dia menangis. Yang keduanya, bila dia ingat Allah Ta'ala, dia menangis tu tadi. Kemudian juga dalam hadis yang lain, Allah Ta'ala ataupun Rasulullah cerita juga, seorang lelaki yang bila mana dia melihat satu perkara yang bala ataupun satu perkara kesusahan menimpa kawan dia, hati dia tersentuh. Ini juga adalah satu petanda yang baik juga. Maknanya kena juga dengan fitrah. Kerana fitrah manusia dia akan mudah
merasa kasihan ataupun tersentuh dengan perkara kesusahan yang menimpa saudara dia. Yang ni yang disebutkan, dia kata man ra'a mubtalin fadama'at aynahu fahuwa minadz zakirin Allah li'anna al-mubtalina idza ra'ahu mu'min tadma'u aynah li'annahu yadhkuru ni'matallahi 'alaihi fahunaka annahu dzikrullah bilisan. Dan begitu juga dengan orang, bila mana seseorang tu melihat seorang yang diuji, maka mengalir air matanya ataupun dia merasa sedih kerana melihat kesusahan orang lain. Ini adalah juga salah satu tanda-tanda orang yang beriman juga, kerana dia rasa kasihkan kepada kepada sahabat ataupun kawan dia, ataupun kerana dia merasakan sebenarnya itu adalah nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kawan tu. Kawan tu Allah Ta'ala tarik nikmat, dia teringat nikmat yang ada pada dirinya, maka dia menangis. Yang ini juga adalah satu petanda yang baik. Maknanya orang yang beriman tu tadi, dia memulakan ataupun dia punya kesihatan ataupun jiwa yang soleh ataupun yang baik itu tadi boleh terzahir dengan fizikal, secara fizikal dia itu tadi. Bahkan yang lagi lebih menarik lagi adalah tentang ta'rifan Rabbani. Kalau tuan-tuan pernah dengar, saya terjumpa ada satu hadis, cuma saya tak ingat hadis tu berkenaan tentang orang yang Rabbani ni tadi ataupun orang yang soleh ni tadi. Bila mana orang terlihat dia, orang ingat Allah Ta'ala. Yang ni yang agak tinggi juga. Ataupun kerana banyak kerana dia melakukan kebaikan ataupun amal saleh dia tu tadi, sehingga kawan dia kalau tengok dia terus teringat, oh ya, aku tak solat lagi, katakan macam tu. Dia kalau kat sama dulu ada jenis seorang kawan ni memang dia jenis rajin berzikir ataupun rajin solat. Bila mana kita tengok dia, kita terus macam muhasabah ataupun reflect diri kita, aku dah solat belum, macam tu kan. Bukan kalau kita tengok kawan kita, hari ni game apa, katakan macam tu, teringat bola ke, teringat politik, tengok muka ni memang muka politik, dia boleh cerita tentang politik. Yang ni kita tak nak begitu. Maknanya kita nak kawan yang bila kita tengok dia ataupun dia tengok kita teringat Allah Ta'ala ataupun kita teringat perkara-perkara yang baik lah. Bukan kita tengok muka dia, kita teringat nombor ekor, katakan macam tu lah, kita teruk lah macam tu. Maknanya tuan-tuan tak nak lah begitu. Maknanya tak nak begitu. Golongan-golongan yang Allah Ta'ala datangkan mereka ni dengan dia mengingatkan kita kepada Allah Ta'ala, dengan dia mengingatkan kita kepada Allah Ta'ala. Jadi ada sedikit masa lagi yang kita nak ceritakan tentang yang ni adalah semua tentang ciri-ciri hati yang baik. Bagaimana sifat-sifat hati yang baik itu, melihat kebaikan dia akan suka, menjauhi kemungkaran. Bila dia ingat Allah Ta'ala, dia menangis. Kalau dia rasa hati dia keras, maknanya perkara ni telah ditegur oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Syaitan punca-puncanya adalah seperti yang disebutkan tadi. Maknanya syaitan main peranan, kemudian amalan maksiat dia, kemudian amalan-amalan yang melarakan dia, perkara-perkara yang melalaikan dia. Kemudian apa pula tindakan kita? Baik, yang ni yang saya biasa bagi. Kalau tuan-tuan ingat, awal dulu saya biasa bagi kerja rumah kat tuan-tuan. Saya biasa bagi kerja rumah sebab saya tak nak juga, maknanya kuliah maghrib ni kita dengar je, lepas tu balik rumah tak ada buat apa. Kalau dengan pelajar saya dekat USIM, saya boleh suruh pelajar saya buat assignment, kan? Maknanya assignment ke boleh buat kerja rumah. Tapi dengan warga masjid surau ni tak boleh lah saya buat begitu. Tapi sekurang-kurangnya balik ada perkara yang kita boleh amalkan. Kalau sebelum ni kita pernah cerita tentang solat sunat 2 rakaat sebelum subuh dan selepas maghrib yang kita pernah belajar kan. Saya pernah ajar, maknanya solat sunat sebelum subuh 2 rakaat, baca qul ya ayyuhal kafirun dengan qul huwallahu ahad. Solat sunat selepas maghrib juga 2 rakaat qul ya ayyuhal kafirun dengan qul huwallahu ahad. Kerana 2 amalan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah, seperti mana yang pernah saya sebutkan pada tuan-tuan sebelum ni. Hari ni macam tu juga, sebelum ni saya pernah juga ajar pada tuan-tuan melalui kitab Bidayatul Hidayah tu juga, bagaimana Rasulullah ketika mana ataupun dalam sebuah hadis mengajar kepada kita, awal dia bangun kita daripada tidur, sebutkanlah zikir yang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang ni yang diajarkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, kalau tak silap saya riwayat Nasa'i, kalau tak silap saya lah, maknanya menceritakan tentang hadis tu. Tuan-tuan baca berajin dah lepas solat. Tuan-tuan baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lepas solat tuan-tuan rajin baca. Dalam hadis sebut tentang zikir ni adalah tentang ketika mana bangun tidur. Maknanya selain daripada bangun tidur, kalau tuan-tuan ingat alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana ke wa ilaihin nusyur, tuan-tuan boleh juga baca, maknanya biar kalimah pertama macam Al-Imam Ghazali sebutkan dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, biar kalimah pertama yang kita bangun daripada tidur tu adalah kalimah syahadah tu sendiri tadi. Dia sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ni, Al-Imam Ghazali dalam hadis tu kata maka dia akan diampunkan dosa dia. Maknanya permulaan hari adalah dimulakan dengan permulaan yang baik sudah. Bahkan orang yang bersungguh-sungguh mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah sahaja, maknanya kalimah syahadah tu tadi pun boleh diampunkan juga dosanya berdasarkan hadis juga. Maknanya banyak kaedah. Tadi saya dah ajar dah, ataupun dalam kitab Bidayatul Hidayah tu kita dah tengok dah, bangun tidur apa kena buat. Baca yang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sama ada yuhyi wa yumiit pun tak apa, yang penting tuan-tuan baca dengan lafaz yang disebutkan ataupun yang pernah kita belajar sebelum ni. Macam tu juga dengan 2 rakaat sebelum subuh tu tadi, apa yang nak dibaca yang dah diajar, qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad tu tadi, seperti mana yang disebutkan dalam hadis tu tadi. Kemudian macam tu juga kita tambah hari ni lagi, yang ni adalah tindakan. Kerana tadi kita dah tengok dah tadi macam mana jiwa orang yang sakit, jiwa orang yang tidak soleh, macam mana kita nak perbaiki jiwa kita adalah dengan tindakan kita. Maknanya dimulakan juga dengan zikir tu tadi. Kerana dalam Quran kan Allah Ta'ala sebut fazkuruni azkurkum, kalau kau ingat aku akan ingat engkau. Kan? Kalau kau ingat aku akan ingat kau. Yang ni yang menariknya, Al-Hasan Al-Basri huraikan ayat ni. Al-Imam Hasan Al-Basri kata fi ma'naha qala fadhkuruni fima iftaratu alaikum adhkurukum fima aujabat lakum ala nafsi. Kalau engkau ingat aku ke atas perkara yang aku fardukan kepada engkau, ketika mana kita difardukan solat tu, kita solat kita ingat Allah Ta'ala, kepada bila mana kita difardukan untuk zakat ataupun segala puasa dan sebagainya, segala yang fardu ke atas kita tu kita sentiasa melakukan sungguh-sungguh dan ingat Allah Ta'ala, maka Imam Hasan Al-Basri kata Allah Ta'ala akan ingat kita, azkurukum fima aujabat lakum ala nafsi, aku akan ingat engkau atas apa yang telah aku wajibkan ke atas diri aku. Maknanya hak-hak yang Allah Ta'ala perlu lakukan ataupun hak-hak yang Allah Ta'ala akan bagi kepada kita, Allah Ta'ala akan tunaikan kepada kita sekiranya kita mengingati Allah ataupun berzikir kepada Allah Ta'ala. Macam tu juga Imam Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ni tabi'i, dia kata fadhkuruni bi ta'ati adhkurukum bi maghfirati wa rahmati. Kalau engkau ingat aku dengan ketaatan, maknanya ketaatan ni kita ingat dengan zikir tu tadi, dengan mendirikan salat tu tadi, dengan baca Quran tu tadi, dengan puasa tu tadi, maka aku akan ingat engkau dengan keampunanku. Mana Allah Ta'ala ampunkan orang-orang yang beriman ni, kemudian Allah Ta'ala akan masukkan dia dengan segala rahmat dia ke dalam golongan yang baik tu tadi. Bahkan yang ni dalam hadis yang panjang juga, banyak kan Allah Ta'ala cerita dalam hadis qudsi. Allah Ta'ala kata, ya bena Adam, wahai anak Adam, in zakartani fi nafsika zakartuka fi nafsi. Kalau kau ingat aku dalam hati engkau, maknanya kalau kita ingat Allah Ta'ala dalam hati kita, maka Allah Ta'ala kata aku akan ingat engkau dalam jiwa aku juga sendiri, fi nafsi. Wa in zakartani fi mala'in zakartuka fi mala'in khairum minhum. Kalau kamu berzikir ataupun mengingati aku dalam satu majlis, katakan dalam majlis yang begini kita sama-sama mengingati Allah dan sebagainya, menyebut zikir kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala kata aku akan ingat engkau, bahkan aku akan sebut engkau dalam satu majlis yang lebih baik daripada ni. Kalau tak silap saya, yang dimaksudkan dengan majlis yang lebih baik daripada ni adalah Allah Ta'ala sebut tentang kita ni di sisi malaikat. Maknanya orang-orang yang soleh ni biasanya para malaikat kenal. Sebab tu kalau tuan-tuan ingat, saya pernah ceritakan pada tuan-tuan tentang Allahumma salli ala sayyidina Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az. Kerana hadis ni adalah hadis yang memberikan inspirasi kepada saya. Ketika mana Sa'ad bin Mu'az syahid selepas daripada perang Khandaq, Rasulullah kata ihtazzal arsyur rahmani bimauti Sa'ad. Yang ni tuan-tuan ingat dah, saya pernah sebut dah pada tuan-tuan, bergegar arasy Allah Ta'ala ketika mana kematian Sa'ad bin Mu'az. Salah satu tafsiran yang diberikan oleh Al-Imam Ibn Hajar, kalau tak salah saya, yang dimaksudkan dengan bergegar arasy Allah Ta'ala tu ketika kematian Sa'ad adalah kerana bergegasnya malaikat untuk datang menyambut roh Sa'ad bin Mu'az tu tadi. Maknanya para malaikat ni dia kenal orang-orang yang soleh ni tuan-tuan. Maknanya kalau kita banyak buat baik, kita banyak melakukan amal soleh, kita banyak melakukan kebajikan kepada orang, Allah Ta'ala sebut kita. Kalau kita zikir di kalangan orang-orang yang soleh baik ni, dalam satu majlis ni nanti, Allah Ta'ala sebut juga kita di sisi para malaikat. Maknanya ini satu perkara yang sangat baik juga Allah Ta'ala berikan kepada kita, yang lebih baik daripada apa yang kita lakukan.
inni shibran danautu minka dhira'an. Kalau engkau datang kepada aku sejengkal, aku datang kepada engkau sehasta. Kan cepat Allah Taala, maknanya dia lebih cepat datang mendatangi kita. Kita yang menjauhkan diri kita kepada Allah Taala. Yang ni seakan-akan kalau baca hadis qudsi ni, seakan-akan Allah Taala bercakap dengan kita. Bagus juga belajar hadis qudsi ni. Dia mirip juga dengan Quran, tetapi dia bukan Quran kerana lafaz daripada Rasulullah. Kalau Al-Quran tu memang lafaz daripada Allah Taala. Tadi Zanaki. سيدنا محمد والصلاة والفضل والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثنا مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Saya sambung dalam 5 minit lagi tuan-tuan. Satu perkara lagi, saya ajar teruslah pada tuan-tuan. Sebenarnya doa lepas azan pun boleh dapat doa lepas azan pun boleh dapat syafaat Rasulullah juga. Kalau dalam sebuah hadis yang sahih, yang macam yang kita baca Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah tu, Rasulullah kata siapa yang dengar azan, man sami'an nida, siapa yang dengar azan, thumma qala, kemudian dia baca Allahumma rabba hadhihi da'wati halat lahu syafaati yaumil qiyamah. Rasulullah kata dia akan mendapat syafaat aku hari kiamat. Senang Rasulullah bagi. Maknanya nak buat amal soleh ni sebenarnya banyak peluang dia Rasulullah bagi kepada kita, Allah Taala bagi kepada kita. Nak dapat syafaat daripada Rasulullah tu sendiri tadi kan. Jadi kita sambung sikit lagi. Tadi dah ceritakan tentang saya baca habiskan hadis qudsi ni tadi. Kalau kita datang kepada Allah Taala sejengkal, Allah Taala akan datang kepada kita sehasta. Wa in danata minni dhira'an danautuka minka ba'an wa in ataitani tamshi ataitu ilaika uharwil atau uharwil.
Kalaulah engkau datang kepada aku berjalan, maka aku datang kepada engkau berlari. Allah Ta'ala, seakan-akan Allah Ta'ala lebih cepat ataupun lebih dekat dengan kita. Yang ni yang sebenarnya tindakan yang paling penting tadi. Tadi saya dah cerita pada tuan-tuan, maknanya balik ni nanti ada perkara yang kita boleh pegang dengan satu sekurang-kurangnya. Kalau lebih banyak, lebih baik. Tapi perhatikan, saya juga pernah cerita pada tuan-tuan bagaimana para sahabat tu, dia ada amalan mereka tersendiri, yang mana mereka konsisten dengan dia. Ada yang konsisten jaga wudu, ada yang konsisten solat duha macam Abu Hurairah, konsisten jaga wudu dan solat sunat 2 rakaat macam Bilal bin Rabah. Yang Abu Hurairah tu ada 3 amalan yang dia kata, Ausani Khalili, 3 amalan yang kekasih aku ingatkan kepada aku, yang aku tak pernah tinggalkan sampai mati dan sebagainya. Cerita tentang solat duha, solat witir dan puasa Isnin Khamis tu tadi. 3 perkara ni tak pernah dia tinggalkan sepanjang hidup dia, kerana dia kata inilah yang Rasulullah pesan kepada dia. Jadi kalau kita tengok hadis beberapa sahabat ni, memang ada amalan yang spesifik yang diorang pegang. Yang ni yang kita harapkan, yang saya sebut banyak dah, yang kita bincangkan banyak juga dalam kitab Bidayatul Hidayah. Bermula awal, kalau susah yang ni, maknanya baca yang tadi tu. Bangun tidur baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ataupun tadi solat sunat 2 rakaat. Ataupun tuan-tuan zikir 33 kali lepas solat tu pun diharamkan kepada mereka syurga, diharamkan kepada mereka neraka buat yang amalkan zikir tu tadi 33 kali. Kemudian ada yang hadis tentang ayatul kursi, amal ayat kursi sahaja lepas solat pun boleh. Kemudian macam-macam lah, maknanya banyak lagi perkara. Solat witir habis daripada ni. Yang penting ada satu yang kita pegang, konsisten. Tapi tak naklah satu je, kalau boleh lah. Maknanya satu sekurang-kurangnya konsisten, lebih banyak lebih baik yang konsisten tu tadi. Mudah-mudahan dengan zikir yang kita amalkan, ada perkara yang betul-betul kita pegang, menjadi sebati dengan jiwa ataupun diri kita, dan dia menjadi amalan buat diri kita, dan orang ingat dia ni memang rajin melakukan amal soleh, sehingga orang tengok muka dia, teringat dia kepada Allah Ta'ala. Yang ni yang sekurang-kurangnya mesti ada. Maknanya yang ni juga yang saya ingatkan daripada awal kuliah dahulu, yang mula-mula saya start saya kat sini, adalah ada perkara yang kita boleh amalkan lepas daripada kuliah ni. Mudah-mudahan dia memberi manfaat pada diri tuan-tuan dan pada ahli keluarga tuan-tuan juga. Dan jangan kita jadi yang dalam poin yang ke-7 ni adalah jangan sampai kita lupa berzikir, mengingati Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala kata nasullaha fanasiyahum, mereka melupakan Allah Ta'ala, lalu Allah Ta'ala melupakan mereka. Ataupun Allah Ta'ala kata wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum, janganlah kamu jadi seperti orang yang melupakan Allah Ta'ala, lalu sebenarnya mereka melupakan Allah Ta'ala, melupakan diri mereka sendiri. Jadi saya cukup setakat ini dulu. Mudah-mudahan ada sedikit pengajaran yang boleh tuan-tuan ambil, dan ada pengajaran yang tuan-tuan boleh amalkan bila pulang ke rumah nanti. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.